My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian? Alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang mulia ini kita mendalami terus Ustaz ya. Apa khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah kita berbunga-bunga Ustaz ya. Bulan ini bulan penuh dengan Rabi'ul Qulubina insya-Allah. Allah yasir insya-Allah. Yang didoakan pada tuan-tuan juga apabila kita membaca Al-Quran ini kita doa Allahumma ja'alnal qulub ataupun Allahumma ja'alnal Quran. Jadikanlah Al-Quran ini Rabi'ul Qulubina ya, menjadi taman, menjadi musim bunga sepanjang tahun kepada hati kita semua, dan kita doa dengan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu yang kecuali Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha berilmu, yang maha bijaksana. Jadi kita mulakan majlis kita pada hari ini. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah ya, boleh membuka mushaf ya, mungkin ada yang tak sempat lagi ataupun yang ingin berkongsi ya di Facebook untuk memastikan halaman 33 ini Ustaz ya, kita beberapa muka surat lagi selesai juzuk yang kedua. Jadi ini sebagai kita rasakan macam panjang ya, tetapi rupa-rupanya perjalanan bersama Al-Quran ini adalah satu pengalaman menarik ya, dan dia bila dah jalan itu kita rasa wah, dia dibawa ombak Al-Quran. Dan bercakap tentang Al-Quran ini, ilmu Allah ni tak bertepian Ustaz ya, seperti lautan, dan kalau diganti dengan lautan lain pun tak cukup juga untuk menulis kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari kita sama-sama memulakan majlis kita pada hari ini dengan Ummul Quran bersama dengan Ustaz Ahmad Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul. Khususnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, seperti kata Al-Fadhil Ustaz Fazrul tadi, kita hari ini sudah berada di 33 muka surat 33 Ustaz. Muka surat 33. Maksudnya sudah 32 muka surat daripada surah Al-Baqarah kita pelajari, kita baca, kita tadabbur, kita faham dan bina kekuatan dalam kehidupan kita, mencerah lagi jalan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan hati kita untuk kita bergabung dan juga beramal dengan Al-Quran. Ya Allah Taala kurniakan kepada kita ini nikmat hadiah yang sangat agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika Nabi sampaikan Al-Quran, Nabi sendiri begitu bersungguh-sungguh, begitu mengorbankan kehidupan Nabi SAW untuk menyampaikan Al-Quran kepada kita, sehinggalah ke saat ini
kita boleh baca dengan dalam keadaan yang amat nyaman di depan kaca TV, di Facebook jadi kita gunakanlah peluang ada Facebook, kita share kena share. Jadi yang mana bergabung dengan sekarang ini di Facebook, sila tekan butang share, sebarkan Al-Quran insya-Allah. Baik, kita mulakan dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah ataupun nama lain antaranya surah Asy-Syifa surah Asy-Syifa penyembuh. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Surahul Azim. Terima kasih ucap kepada Ustaz. Bacaan Fatihah tadi Ustaz. Saya baca tu dia ada mirip-mirip sikit Ustaz. Salah seorang imam Masjidil Haram, nama dia Syekh Faisal Ghazawi. Jadi seronok jadi bila baca tu tak bercadang nak baca, tapi bila dah baca tu dia dapat ada di teringat. Jadi antara salah seorang imam, mungkin juga kita boleh dengar dekat YouTube dan sebagainya, Syekh Faisal Ghazawi. Dan ia mengimbau sabar dan ia pastinya mengimbau kepada Masjidil Haram, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi yang kita dah lalu pun berkaitan dengan haji. Kalau hari semalam 2 hari lepas kita bercakap tentang al-hajj ashhurun ma'lumat. Jadi haji ini adalah satu pengalaman kita solat satu, dan yang keduanya kita bersama Al-Quran, mendengar bacaan-bacaan terbaik. Dan pada hari ini kita nak melihat kepada apakah kandungan bacaan kita pada halaman 33. Mari sama-sama kita perhatikan, iaitu berkaitan dengan 211. Allah bercerita tentang seruan menerima Islam dan ikut hukum-hukumnya serta hukuman bagi yang ingkar. Itu pada ayat 211 hingga 212. Kemudian diikuti pada 213 hingga 214 itu keperluan kepada Rasul dan apa yang mereka alami bersama mukmin dalam menyebarkan dakwah kepada orang-orang Islam, dan juga yang bukan Islam lah yang pastinya. Dan pada ayat 215 ukuran nafkah sukarela dan salurannya, bercakap tentang infak. Dah mula dah nak masuk pada infak ini dah ada dah sebelum ini, tapi hari ini kita akan lihat lebih lagi. Jom bagi tuan-tuan yang berada di mana jua, di mana-mana negara Ustaz jom kita sama-sama membaca daripada ayat 211 hingga 213. Ada 5 ayat je dalam halaman ni. Jadi kita mula dengan 3 ayat dahulu. Silakan. Baik. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita hari ini Ustaz nak baca ayat 211 sehingga ayat 213. Maksudnya surah Al-Baqarah ni surah yang paling panjang Ustaz dalam Al-Quran, dan kita pun dah nak berada di penghujung dah. Maksudnya kalau kita tengok dah 210 ayat Ustaz. Betul. Kalau tuan-tuan ikut dari ayat demi ayat, maksudnya 210 ayat dah baca sama-sama dalam Quran time ni. Jadi tahniahlah saya ucapkan, dan terus lagi bersemangat tambah semangat untuk terus dalami Al-Quran insya-Allah. Baik. Saya nak baca ni Ustaz ayat 211 hingga 213 ini dengan taranum sikah Ustaz. Boleh saya? Okey, kita cuba sebentar. Kita cuba A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah wa man يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا
والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Surahul Azim. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ahmad Tarmizi berkongsi bacaan sebentar tadi. Panjang soalnya. Panjang Ustaz. Panjang antaranya ayat yang panjang ayat 213 tu panjang. Jadi saya harap para penonton bolehlah melihat tadi wakaf tempat-tempat mana yang kita berhenti tu. Sebab saya ni nafas taklah panjang sangat Ustaz. Panjang sangat. Itulah kemampuan kadar yang dia Ustaz. Kemampuan masya-Allah. Sebab kadang-kadang Ustaz kalau kita penonton sekalian kalau kita terlebih makan dia boleh menyebabkan juga kita semput bacaan Ustaz. Semput bacaan. Jadi maklumlah tengah-tengah hari ni. Tengah-tengah hari ni memang itu ya. Jadi Ustaz dah makan ni ya. Okey, alhamdulillah ya kalau dah makan tu okey. Jadi kalau tuan-tuan yang belum makan lagi tu baca dulu, kita baca dulu. Kita tengok pada ayat 211 ini apa maksudnya. Tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyak bukti yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Ya, barang siapa menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang padanya maka sesungguhnya hukuman Allah sangat berat ya. Kita sebenarnya menyambung daripada ayat semalam Ustaz ya 210 itu bercerita tentang hal yanzuruna illa an yatiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikati wa qudiyal amr. Cerita tentang apa? Orang-orang Bani Israel ini ya masih lagi ada sambungan-sambungan ini ya suka bertangguh. Masya-Allah. Dia suka bertangguh. Dia tarabbus ni maksudnya dia suka bertangguh-tangguh apa yang dia nak buat ya. Nak bertaubat pun dia tangguh Ustaz ya. Pasal apa? Pasal dia nak kalau boleh nak dapat nak hidupi dunia ini segala-galanya, lepas tu nanti bertaubatlah. Lambat lagi, saya rasanya masih sibuk lagi kerja, tak sempat nak baca kitab. Itu zaman dahulu. Tapi zaman sekarang apa yang berlaku ialah benda ini boleh berlaku. Yang kita doakan pada tuan-tuan, mungkin kalangan tuan-tuan ataupun rakan ada yang kata bahawa saya sibuk bekerja, dah habis dah, saya dah sibuk bekerja ni, tak sempat dah nak baca Quran kan. Dulu masa COVID-19 itu sempatlah saya baca, tapi sekarang ni dah sibuk Ustaz ya. Jadi bila nak bacanya nantilah bila saya dah pencen kan. Jadi kalau itu dia punya perkaranya itu satu templak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disambung pada ayat 211, tanyakanlah pada Bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah
ya, berapa banyak bukti yang nyata telah kami berikan pada mereka. Ya. Maksudnya apa? Mereka dah diberikan mukjizat demi mukjizat, mukjizat demi mukjizat pada Bani Israel daripada zaman Nabi Musa lagi. Tetapi mereka ini yubaddil, ya, iaitu menukar nikmat Allah ini mim ba'di ma ja'athu, ya, bila dah datang nikmat tersebut. Nikmat apa? Contohnya bila kalau di zaman Nabi itu ada Kaabah, masya-Allah, ya, kalau sebelum itu ada Nabi Isa, ya, semua nikmat-nikmat itu ditukarkan dengan keinginan mereka sendiri, ya. Jadi Allah cakap apa? Fa innallaha syadidul iqab. Ini adalah sesungguhnya balasan Allah, hukuman Allah itu sangat berat. Itu panduan untuk saya dan juga tuan-tuan yang berada di rumah. Maksudnya kita nak kena pastikan bila Allah bawakan kita peluang baca Quran. Ya, mungkin ada sebelum ni kata saya tak boleh nak baca Quran pasal tak ada ustaz nak mengajar. Sekarang dah ada, dah datang masuk dalam Facebook, kan. Kecuali lah tak ada internet, kan. Ataupun dah ada sampai dalam TV lah, kan. Kecuali tuan-tuan yang tak menonton TV, tak ada TV, okey, kan. Tapi maksudnya pelbagai cara Allah menyampaikan ayatim bayyinat, ya, bukti-bukti yang nyata. Kalau Bani Israel itu mereka dapat tapi mereka tukar. Kalau zaman ini kalau kita tukar juga, Allah cakap azab yang amat besar berat, ya. Jadi ini peringatan agar kalau kita dapat nikmat-nikmat Rasul, kita dapat belajar tentang solat, tentang Quran, kita kena pegang elok-elok, ya. Jangan ditukar dengan sibuknya ataupun saya ni muda lagi ustaz, kan. Seganlah, kan, nak jadi alim sangat contohnya. Tetapi kita kena ingat bahawa kita nak kerana Allah ataupun kerana manusia, ya. Jadi disambung lagi pada ayat yang ke-212 itu Allah menceritakan tentang orang-orang yang dikelabui oleh dunia, maksudnya kaburi, ya, dikaburi, ya. Kehidupan di dunia dijadikan terasa indah pada pandangan orang-orang yang kafir. Masya-Allah. Jadi apabila kita bercakap tentang dunia dan alam, dua perkataan yang berbeza. Dunia masing-masing ada dunia masing-masing, ya, tapi alam kita alam yang sama. Betul. Kita alam yang sama, tapi ada orang dunianya penuh dengan apa? Dengan kekayaan, ada orang dunianya penuh dengan kemiskinan. Ada orang dunianya penuh dengan ketenangan, ada orang penuh dengan keserabutan. Ada orang dunianya dunia bekerja, sibuk, ya, dan bila dia tak sibuk, dia tunggu waktu dah tak boleh lagi dia sembahyang. Masya-Allah. Ketika dia disembahyangkan baru dia kata, Allah, saya tak sibuk dah. Tapi dah terlambat ustaz, ya. Jadi di sini Allah menyatakan dunia ini diciptakan ataupun dijadikan indah, ya, kepada orang yang kafir pada Allah Subhanahu taala, ya. Jadi apa mesejnya? Maksudnya kalau kita rasa bahawa dunia ini terlampau indah, kita rasa lebih berharga, pergi bekerja itu lebih penting, saya tak kisah solat ke Quran ke untuk saya amalkan apa isi daripada al-Quran ini, maksudnya seseorang itu mungkin sudah mula diresapi oleh unsur-unsur kufur kepada Allah Subhanahu taala. Dan apa kesan bila orang itu dia kagum kepada dunia, wa yaskharuna minal ladzina amanu, dia suka untuk menghina orang-orang beriman. Apalah kamu ni, kan, kamu kalau buat bisnes sapu semua, kan, atas meja, bawah meja, kan, tepi meja semua sapu, kan. Apa pula nak ini yang halal, ini yang tak halal, ya. Jadi bila Allah bercakap begini, di hujung itu Allah cakap ataupun di tengahnya walladzina taqau fawqahum yaumal qiyamah, bila orang beriman dihina, Allah cakap di akhirat nanti yaumul qiyamah orang bertakwa itu adalah fauq, berada di atas, ya, berada di atas, amat mulia. Dan di hujung itu menarik ustaz, ya, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Masya-Allah. Tiba-tiba ada cakap pasal rezeki. Tak ada pula awal cakap pasal makanan ke pasal duit ustaz, ya. Tapi tiba-tiba pakai rezeki pasal apa? Pasal antara isu mengapa orang tak nak kembali kepada agama, pasal kadang-kadang dia rasa kalau saya kembali pada agama nanti saya punya apa duit kurang. Nanti kalau saya jaga halal haram nanti bisnes saya macam mana nak maju? Job tak ada. Kan? Tetapi sebenarnya makin kita jaga, Allah cakap apa? Allah beri janji kepada kita, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Maksudnya kalau dia bimbang, kalau saya boleh dapat ke, kan? Kan? Begitulah, kan? Saya boleh dapat ke, kan? Perkara ini dia kadang-kadang kita rasa macam kadang-kadang okey, tapi bila hujung bulan ustaz, hujung bulan kalau ada ini je
ataupun tak ada ini, tinggal ini je. Allah Rabbi. Pada waktu itu tuan-tuan apa yang berlaku? Tercabar iman kita. Ya, betul, Ustaz. Rasanya dia dah mula dah sama ada kalau katakan waktu ada ini saja dalam poket Ustaz kan. Masuk dalam poket kan. Bila tengok nak bayar bil ni kan, telefon bil dah keluar. Kalau ini je keluar, kemudian ada orang datang ke pejabat. Masya-Allah. Cik, tolong luluskan cik. Ya, saya ada bagi sampul daripada bawah meja. Masya-Allah. Pada waktu itu kalau yang keluarnya ini sahaja, kat rumah anak nak menyusu, ya, beras tak ada contohnya, ataupun beras dah ada tapi nak beras lebih bagus kan. Pada waktu itu kalau katakan tidak kita membaca ayat 212 ini, ya, kita akan rasa bahawa tak apa kot sekali-sekala. Boleh ya. Bolehlah. Kita tengah terdesak ni kan. Terdesak. Tinggal ini je. Allah. Kan. Tetapi bagi orang yang bertakwa, dia tahu bahawa kalau saya ni mungkin bila hutang lambat sikit bayar, rasa macam alah saya rasa hina sikit. Sebenarnya Allah cakap di akhirat nanti tuan-tuan, kita akan berada di atas dan Allah pasti akan jaga rezeki tersebut. Rezeki di mana ini? Sebenarnya rezeki itu tak bukan sekadar di akhirat, di dunia lagi. Betul. Allah akan jaga. Ya, mungkin lambat sikit ke apa ke, tapi kalau kira ikutkan pada ayat ini bighairi hisab. Allah boleh bagi lebih dan lebih dan lebih. Syaratnya apa? Rezeki bukan sekadar inilah Ustaz ya. Biasa orang cakap rezeki ini je. Tapi rezeki kita dapat minum air contohnya. Allah. Rezeki. Betul. Kan? Kadang-kadang ada orang yang dia ada ini, tetapi air tak boleh minum pakai ini. Allah. Kena masuk pakai hidung. Tiup, kan? Adakah kita nak tunggu sampai begitu barulah kita rasa macam okeylah, saya bersyukur rezeki Allah ni macam-macam, dan inilah ciri orang yang bertakwa berbanding dengan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung selepas itu. Allah menyambung pada ayat 213, ya. Panjang di situ Ustaz, ya. Ketika Ustaz baca panjang-panjang tadi tu, macam mana Ustaz kawal nafas tadi tu Ustaz? Okey, terima kasih Ustaz. Soalan yang bagus untuk dikongsi juga dengan para penonton, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Pertama sekali, sebab itu sebelum kita membuat bacaan tu Ustaz, kita kena ada persediaan Ustaz. Contohnya kita tengok ayat, alamak ayat 213 ni panjang. Bila kita panjang ni Ustaz, kita dah kena plan dah. Okey, ayat ni panjang, dekat mana yang nak berhenti, dekat mana sesuai untuk berhenti. Nafas air ni tak sampai kat sini. Macam kita nak buat perjalanan tuan-tuan. Kereta kita akan cek minyak macam mana Ustaz, tayar macam mana, minyak separuh ni sampai dekat mana, rawang je kot contoh. Jadi itu pentingnya ada persediaan sebelum bacaan. Dan itu aspek pertamalah. Aspek kedua macam saya cakap tadi Ustaz, betul, pemakanan kita, kesihatan kita tak boleh terlalu kenyang sangat Ustaz. Kan? Kenyang tu latihan memang pernafasan kena ada Ustaz. Contohnya kalau saya boleh kongsi satu Ustaz, latihan pernafasan ketika mandi tu Ustaz. Ketika saya shower tu mandi, saya tahan nafas. Okey. Jadi maknanya kita checklah hari ni panjang mana agaknya boleh. Kan, besok kita cuba tingkatkan sikit. Tapi jangan panjang sampai kan datang ambulans pula nanti susah. Ambulans pula. Jaga macam tu tuan-tuan nak apa. Itu kalau di bawah yang pipe ada air tu, ya. Kalau nak lagi seronok, kita berendam ataupun kita menyelam dalam pool macam Ustaz Fazrul. Masya-Allah, tabarakallah. Amin insya-Allah, ya. Itu dunia ke alam Ustaz? Okey. Kalau katakan ia adalah untuk kebaikan, maka insya-Allah dia boleh membawa, dia bukan dunia. Betul, ya. Itu adalah kita nak baca sempurna wakaf. Jadi tak apalah, tak ada masalah, ya. Jadi itu cara nak membaca ayat yang panjang ini. Dan apakah isinya? Umat manusia pada awalnya bersatu dalam agama Allah, namun setelah itu berlaku perselisihan. Jadi kalau orang tanya kepada pakar antropologi, dia akan cakap bahawa orang Yahudi berbeza dengan orang Arab, berbeza Mesopotamia ke apa, Paleolitik apa semua tu. Tetapi bila kita lihat pada ayat ini, Allah lebih mengetahui bahawa manusia ini sumbernya satu je. Masya-Allah. Kalau kita tengok dalam surah ini juga kan, awal juzuk pertama daripada Adam. Ya, daripada Adam. Jadi manusia dan anak cucu cicitnya ini daripada satu ummatan wahidah. Kalau kita tengok di alam roh, semua roh sama ada John ke, Mutusami ke, Sugu ke, Acong semua, semuanya mengakui bahawa Allah itu sebagai Tuhan, ya. Tetapi apa yang berlaku? Kalau kita tengok di sini, Allah fa ba'atsallahu nabiyyin, ya, Allah mengutuskan nabi sebagai penyampai berita gembira, ya, dan pemberi peringatan kepada mereka yang tidak beriman dengan balasan siksa, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang terkandung kebenaran. Ini ceritanya ialah apa? Bila dia dah umat yang satu, tapi dia kadang-kadang terlupa. Terlupa Ustaz. Ya, dia mudah ceritanya lah kalau katakan Ustaz makan minggu lepas. Saya pernah tanya soalan ni pada Ustaz kan. Minggu lepas Ustaz makan apa Ustaz?
Susah nak menjawabnya kan. Ya, teluk utama kalau dah makan. Kalau dah makan kan. Kalau saya boleh jawab musangking lah. Musangking minggu lepas ya. Okey. Jadi berapa ulas Ustaz makan? Allahu akbar. Banyak ulas kat tu. Banyak pula soalannya tu kan. Okey. Nak ceritanya minggu lepas pun susah nak menjawab. Apatah lagi kalau di alam roh bahawa semua kita ini satu. Ya. Jadi Allah bangkitkan Nabi, memberi khabar gembira, memberi amaran dan juga bagi SOP, bagi dia punya peraturan agar apa? Agar kita jangan tersasar. Jangan tersasar dalam kehidupan, dan kitab ini berperanan untuk liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fih. Untuk menghukumi pertelingkahan-pertelingkahan yang ada. Dia cakap Nabi Isa sebagai Tuhan, cakap Nabi Muhammad ni bukan Rasul akhir zaman. Dia kata saya ambil lah sebahagian, yang sebahagian saya tak nak ambil. Semua pertelingkahan itu diselesaikan oleh apa? Oleh Alkitab. Jadi pada hari ini kita nak sama-sama melihat kepada perkataan yang ada dalam halaman ini. Mari kita sama-sama perhatikan. Perkataan yang kita akan perhatikan nanti di hujung ya. Kita akan perhatikan di hujung, tapi kita belajar dahulu nafaqah ya. 111 kali disebut di dalam Al-Quran. Dan apakah maksud nafaqah? Menderma, membelanja dan ataupun melabur. Maksudnya kalau kita melabur dalam bisnes itu anfaqah, nafaqah juga, ataupun derma pun infak, ataupun sebenarnya kalau terowong Ustaz, terowong kalau dekat Mekah tu ada terowong ya. Betul. Dia namanya nafaq. Ya, nafaq. Apa maksudnya? Bila kita bercakap tadi tentang berhukum dengan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala atas segala pertelingkahan dan sebagainya, salah satu daripada hidayah yang Allah berikan. Kita sambung balik semula ayat 213 tadi. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqq. Ya. Kita dah dapat satu perkataan tadi, kita akan tengok balik ujung nanti ya. Tetapi bila bercakap tadi tentang dalam hidup kita ni mungkin kita akan bertelingkah ya. Satu, agama berbeza. Tapi dalam agama Islam pun ada kadang-kadang orang cakap dia ni grup A, dia ni grup B, dia ni warna A, dia ni kumpulan WS lah, macam-macam label yang diberikan. Kadang-kadang kita pun akan pening kepala kan. Bagi tuan-tuan ya, mungkin ada pengalaman kan bila pergi ke surau yang orang ni cakap begini, orang ni cakap begini. Jadi apakah cara untuk menguruskan pertelingkahan ini? Kata Allah, fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih. Allah akan memberi hidayah ya kepada orang beriman pada perkara yang ditelingkahkan daripada al-haq. Dan al-haq itu datang daripada mana? Ini Ustaz yang kita baca sekarang ini ya. Inilah Al-Quran ya. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberi hidayah ya. Pasal apa? Pasal kalau kita committed dengan Al-Quran ini, Allah tidak akan tinggalkan kita. Allah akan beri hidayah kepada kita. Tapi kalau katakan kita tak committed, kita mungkin akan menjadi orang yang suka bergaduh. Itu sebabnya kalau tuan-tuan ada dekat surau ke, dekat taman ke, dalam organisasi ke, suka bergaduh-gaduh, terutama bab agama, sebenarnya kita kena ingat, kita kena committed, ajak orang share betul-betul My Quran Time. InsyaAllah kita bertemu kembali selepas ini. My Quran Time, baca, faham, amal, insyaAllah. Bertemu kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal. Kita pada hari ini kita melihat kepada halaman ke-33 ya. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah, teruskan semangat bersama pada hari ini kerana di dalam ayat 213 sebentar tadi Ustaz ya, bercerita tentang formula yang penting. Dia memberi semangat bahawa sebenarnya kita ini asal daripada satu rumpun ya, kanan nas ummatan wahidah ya. Jadi maksudnya ialah kita boleh bersatu. Syaratnya ialah formula daripada ayat ini, iaitu bawakan Bashir, Nadhir dan juga kitab ini sebagai sumber peraturan, dan kita jadikan ia sebagai sumber rujukan dalam menghakimi sesama manusia, maka insya-Allah banyak perkara yang selesai. Maksudnya pasal Al-Quran ini kalau dalam surah Ali Imran bercakap tentang hablum ataupun tali Allah. Tali Allah ya. Jadi bila tali Allah ini dia cukup panjang, siapa-siapa pegang sahaja dia akan bersatu. Ya. Dan bagi tuan-tuan, saya yakin dengan keluarga apabila kita bersatu atas Quran ini, kita mungkin berbeza pendapat, kita mungkin berbeza latar belakang, tetapi dengan Quran kita boleh bersatu
Itu yang Allah nyatakan di hujung itu, wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Kita nak berada di atas jalan yang sama, jalan yang kita mohon dalam surah Al-Fatihah. Jadi Ustaz, kita nak teruskan dengan sesi perkongsian tajwid kita kali ini. Silakan. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah Ustaz sebut tadi tali itu Ustaz. Kita pun nak ajak sahabat-sahabat kita nak bergabung demi Al-Quran. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala wa'tasimu bihablillah, berpegang pada jalan Allah. Dengan Al-Quran ini kita bergabung, kita baiki niat kita dan kita pelajari, tadabbur dan dekatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya kongsikan tajwid, saya nak ajak dulu sahabat-sahabat bergabung dengan kita semua dalam platform rasmi kita di channel YouTube My Quran Time Official. Kemudian kita ada 2 akaun di Facebook. Pertama Sahabah Al-Quran My #Quran Time dengan My #Quran Time. Begitu juga boleh kita bersama dalam Instagram kita My Quran Time Official. Instagram ya. Ya, jadi boleh follow dekat situ, boleh subscribe dan juga sebarkan lagi. Sebarkan insya-Allah kan, ya, agar kita dapat memastikan hidayah Allah ini di mana jua. Betul Ustaz, masya-Allah. Baik. Untuk segmen tajwid pada kali ini menarik juga tuan-tuan dan puan-puan, beri semangat pada kita, iaitu satu kekuatan yang Allah Taala beri dan juga semangat yang Nabi SAW berikan kepada kita tentang orang yang baca Al-Quran ni Ustaz. Ganjaran ataupun kelebihan orang yang membaca Al-Quran, iaitulah antaranya fadilat dan kelebihan membaca Al-Quran. Yang pertama, semulia-mulia manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik daripada kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya pula. Ada kaitan dengan nombor 2 ni Ustaz. Apa dia lagi kelebihan ataupun fadilat dia? Ganjaran pahala walau tersekat-sekat membaca. Contoh bila kita baca Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, kita sangkut-sangkut. Contohkan ayat yang kita baca hari ini, ayat 33. Contohlah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Sal bani lakam kam. Itu. Duduk kam tu saya sadaqallah dah. Contoh, maksudnya sangkut-sangkut tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa down, kita rasa Allah, macam mana saya nak ikut bacaan ni. Jangan gusar tuan-tuan dan puan-puan. Saya dulu dah jam 4 macam itulah saya baca. Sampai tingkatan 1, tingkatan 2 pun macam tu juga Ustaz. Dia cabaran yang Ustaz ya. Bila waktu kita lambat, kita rasa begitu. Tapi bila dah laju tu, kita cakap orang pula, ini itu cabaran juga Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Ya, jadi maksudnya orang yang kurang lancar baca Al-Quran, sangkut-sangkut baca Al-Quran ni, Nabi berigatkan. Nabi kata daripada Aisyah radhiyallahu anha, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Maksudnya orang yang mahir membaca Al-Quran, lancar tajwid dan sebagainya, sama taraf dengan malaikat. Allahu Akbar. Jadi malaikat takkan kecamlah orang yang lambat baca. Malaikat sudah pasti takkan kecam Ustaz. Jadi orang yang sangkut-sangkut ni dapat 2 pahala. Pertama Ustaz, pahala dia baca Quran. Siapa-siapa baca Quran dapat pahala. Quran ni kalau kita dengar pun dapat pahala dah. Baca apatah lagi. Pahala yang kedua dia dapat apa dia tuan-tuan? Yang kita semua dapat pahala kita sangkut-sangkut tu, wayata tak dalam kalimah hadis tu, wayata tak dia kalau orang Terengganu kata kokak-kokak Ustaz. Kokak-kokak. Guru marah, kokak baca dia marah Ustaz. Jadi cikgu tu yang kena berhati-hati satu Jangan marah ya. Jangan marah. Jadi dapat itu pahala yang kedua. Maknanya pahala walaupun sangkut-sangkut kita baca tu tersekat-sekat, itu pahala kita dapat. Jadi dapat 2 pahala. Subhanallah Ustaz. Subhanallah. Inilah perjuangan membaca Al-Quran dan kami mendoakan ya tuan-tuan yang berada di rumah. Pasal ada juga orang kata Ustaz Fazrul tu bila pula nak baca Ustaz ni kan. Jadi jawapannya pada episod yang ke-604 insya-Allah. Kalau Ustaz Fazrul baca, saya tadabbur habis. Jadi tak apalah. Kekalkanlah ya, kekal. Baik. Kita nak meneruskan ya kepada ayat 214 hingga ayat 215 ya, menyambung kepada perbincangan kita bila kita betul-betul ingin dipimpin hidayah oleh Allah SWT Ustaz ya. Allah menyatakan kalau kamu ingin dipimpin atas jalan yang lurus ini, adakah jalannya berbunga-bunga ataupun berliku penuh duri. Mari kita baca ayat 214 hingga 215. Okey, menarik ayat ni. Ada 2 ayat lagi yang kita nak baca ni Ustaz ya. Berliku, berduri ataupun ditabur dengan bunga Ustaz. Permandani merah Ya. Masya-Allah. Saya baca dulu, nanti Ustaz Fazrul akan sambung. Baik, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat 214-215 ini menyambung ya kepada perbincangan kita memahami tentang manusia ini kananna ummatan wahidah. Apabila kita ini satu rumpun daripada bani ataupun daripada Nabi Adam khususnya, Nabi Adam dihantar ke dunia dan juga Hawa. Dunia ini adalah tempat ujian. Ya. Jadi bila Allah kata turun nanti kamu akan diuji ya, dan kalau kamu berpegang kepada hidayahku, hudaya dalam surah Al-Baqarah di peringkat awal dahulu, Allah kata kamu akan tidak ada bimbang, tidak ada sedih. Ya, tidak ada kesedihan. Tetapi bila bercakap perkara tersebut, bila Allah cakap kamu tidak akan bimbang dan tidak akan sedih, maksudnya akan adalah kebimbangan dan kesedihan yang akan melanda di dunia ini. Itulah yang berlaku. Mungkin tuan-tuan yang di rumah hari ini ada yang sedih, ada yang bimbang ya tentang duit ke, tentang ada ahli keluarga yang sakit, yang kita doakan Ustaz ya. Kita doakan pada tuan-tuan untuk tabah dan kuat ya. Dan macam mana kita mensikapi perkara ini? Allah kata dalam ayat 214, atau adakah kamu berfikir bahawa kamu akan masuk ke dalam syurga padahal belum datang kepadamu ujian seperti orang-orang terdahulu sebelum kamu? Ya, jadi itu jawapannya. Kalau katakan ada yang kata bahawa saya ingatkan kalau dah dengan Quran ini saya akan makin tenang. Tenang itu hadir bila kita dah hadapi ujian. Dia macam kereta lah Ustaz ya. Kalau kereta kita naik, kalau kita letak air penuh ni, ini tak penuh kan? Kita letak kereta, ini katakan kereta saya, letak air, kemudian penuh, kemudian saya tengok airnya tak tumpah. Subhanallah. Kan? Itu kereta bagus ke tak bagus Ustaz? Baguslah kan. Tapi kalau kereta tu bagus yang bergerak ke tak tumpah, ataupun kalau dia tak bergerak yang tak tumpah yang bagus. Bergeraklah kan. Kalau dia tak bergerak, kereta buruk yang tepi jalan tu letak air memang tak tumpah kan. Tapi bila bergerak kan, corner sana masih lagi tak tumpah. Itu kereta apa tu nanti kita pilihlah nanti Ustaz ya. Insya-Allah, amin. Yang itulah maksudnya maksud tenang. Jadi dalam kehidupan kita ini akan berlaku corner sana dan dalam hal ini Rasul dan juga orang-orang beriman. Allah cakap di sini ya. Rasul dan orang-orang beriman, kalau kita tengok awal tadi, matalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ya, mereka itu dilanda oleh apa? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, diuji dengan pelbagai ujian sehingga rasul dan orang beriman kata mata, bila lagi ni? Bila lagi? Dan ini sebab nuzul ayat ini adalah berkaitan dengan peristiwa perang Ahzab ya, ketika Rasulullah mendapat berbagai kesusahan yang sangat hebat dan kepungan musuh yang sangat ketat. Perang Ahzab ya, banyak orang-orang musyrik itu bergabung
nak menghancurkan Islam. Ya, dan Nabi berperang itu untuk apa? Adakah saja suka-suka bunuh? Bukan, ya. Kerana nak memperjuangkan tauhid. Betul. Dan tauhid Quran itulah yang sekarang kita dapat, Ustaz. Ya, mereka berjuang, manfaatnya untuk kita. Kita kena buat apa? Tuan-tuan, kita kena berjuang juga. Masya-Allah. Kita mungkin tak payah pergi perang, tapi mungkin berperang dengan diri kita, belajar Al-Quran sekarang. Kita kalau boleh share, kalau ada duit lebih sikit, kita taja pada orang-orang yang nak belajar, Ustaz, ya. Pasal apa? Pasal inilah kaedahnya. Betul, ya. Dan bila mereka bertanya begini, Allah jawab, ala inna nasrallahi qarib. Ya, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi pertolongan Allah dekat, ini ada kaitan dengan Nabi dan orang beriman tanya bila dapat bantuan. Nak tanya keluar perkataan itu hanya bila kita kena uji. Ya, betul. Jadi kalau kita duduk relax je, misalnya minum-minum apa, kita pun tak tanya bila pertolongan Allah, pasal kita rasa what for? Kan? Jadi di sini beberapa formula yang kita nampak daripada ayat 214, 213 hingga 214, maksudnya hidayah ada kaitan dengan berjuang. Jadi kalau hari ini kita rasa macam saya selesa lah, kan? Saya rasa tak ada buat apa pun, tak pening, tak payah buat apa-apa. Itu maksudnya kita belum lagi cukup. Jadi mungkin tuan-tuan, paling kurang pada hari ini kita kena doakan untuk ahli keluarga kita. Semak ahli keluarga kita, siapa lagi yang tak boleh solat, yang tak boleh baca Quran. Ya, Ustaz. Buat sesuatu. Dan kalau kita buat sesuatu pada waktu tertentu itu, kita akan rasa, ya Allah, bila tolong ya Allah, kan, anak aku, suami aku, isteri aku, kan. Kalau begitu doa kita, apa Allah cakap, inna nasrallahi qarib. Masya-Allah, ya. Jadi ayat ini diteruskan pada ayat 215, ya. Kalau tadi bercakap tentang pertolongan Allah itu dekat, macam mana kita nak menjemput kedekatan pertolongan itu? Infak. Itu sebabnya bila bercakap tadi, macam mana saya nak berjuang ni? Pertamanya infak. Untuk siapa? Ustaz, boleh kita baca ayat 215 untuk kita tahu ini ada kaitan dengan salah seorang sahabat bertanya, infak ni untuk siapa sebenarnya? Masya-Allah. Sila Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Sebentar tadi dua ayat yang akhir ini saya telah baca secara murattal dengan taranum nahwan atau kurdi, Ustaz. Jadi saya ingat saya nak baca sekali lagi ni, Ustaz. Mungkin ada masa kot saya baca dengan mujawad, Ustaz. Mujawad dengan nahwan, insya-Allah. Agar kita pasak dalam diri kita ini, infaklah sebanyak mungkin. Itu tanda kita ini betul-betul menjemput pertolongan Allah. Saya bila sebut mujawad ni, Ustaz, saya teringat kat sahabat kita lah, Ustaz Tirmizi, masya-Allah, yang mempunyai nafas yang marvelous punya nafas. Ya. Panjang nafas dia. Jadi saya cubalah sedaya upaya yang saya ada ni, Ustaz. Kita belum dengar Ustaz Fas lagi. Saya yang kita ya. Okey, baik tuan-tuan, jom kita baca ayat 215 dengan mujawad nahwan, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم.
Sadaqallahul Azim. Daripada ayat 215 ini menjelaskan kepada kita apakah yang perlu kita buat, ya. Kalau katakan ayat 214 itu menyiapkan minda kita, kalau zaman Nabi, para sahabat mereka itu berjuang, diuji dengan pelbagai kepayahan sehingga terkeluar perkataan mata nasrullah, ya. Bila pertolongan Allah, ya. Jadi kalau dah keluar soalan ataupun pertanyaan itu, permintaan itu, itu maksudnya pertolongan Allah dekat. Betul. Pasal dia mesti didoakan, dikeluarkan dalam bentuk yang betul-betul penuh kehambaan. Maksudnya dalam saat yang diuji yang begitu genting sekali. Amat genting, ya. Dan adakah kita nak minta segenting itu? Kan? Bukan, kita tak minta, tetapi itu adalah formula bagi perjuangan hidayah, ya. Umat Islam adalah umat dakwah. Kita nak ajak orang seramai mungkin kembali kepada hidayah, kembali kepada tempat asal, iaitu syurga. Ya, kita kalau boleh tak nak ahli keluarga kita seorang pun yang disambar oleh siksaan di akhirat nanti. Jadi ia perlu perjuangan, dan salah satu perkara yang perlu kita laksanakan, yasalunaka madza yunfiqun, ya. Infak telah disentuh pada ayat 195, ya. Wala talqu biaidikum ila tahlukah, ya. Jangan kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Jadi orang kata, oh itu maksudnya apa? Adakah jangan pergi berperang? Sebenarnya ayat itu yang kita dah bincang sebelum ini, kalau orang tak nak berjuang, itulah yang mencampakkan diri pada kebinasaan, ya. Dia tak nak infak, dia tidak mau tolong. Apa aku kisah kan, aku dulu dah cari duit banyak, aku dah susah ni, tiba-tiba nak bagi orang lain pula, kan. Sebenarnya siapa yang ada mindset ataupun cara berfikir begitu, itu dia mencampakkan diri kepada kebinasaan. Bukannya kita bagi duit, kita berkorban apa sebagainya, kebinasaan. Terbalik, ya. Itu perspektif yang kita telah belajar. Jadi di sini sambungan seorang sahabat bertanya, ya, Amar bin Jamuh bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus kami infakkan? Masya-Allah. Ya, bercakap tentang tanya-tanya ni ustaz ni, dia sensitif sikit dalam surah Baqarah ni. Pasal Bani Israel ni memang suka tanya. Betul. Okey. Jadi kat sini ada clue sikitlah, maksudnya nak tanya okey, tetapi jangan melampau-lampau sangat tanya, ya. Jadi mereka bertanya pasal yunfiqun, apa yang saya nak infakkan. Infak itu, katakanlah infak itu min khairin, daripada sesuatu yang baik, okey. Apa-apa harta yang kamu sedekahkan hendaklah diperuntukkan kepada siapa? Yang pertama, falil walidain, ibu ayah kita. Ya, jadi tuan-tuan yang ada duit, ya, sebelum kita nak derma ke Palestin ke apa ke, cek mak ayah dah bagi ke belum bulan ini. Itu keutamaannya. Yang kedua, wal aqrabin, kepada sanak saudara, kaum kerabat yang dekatlah, ya. Kalau katakan ada adik-beradik yang tak berapa ni, kita bagi dulu, ya. Pasal kadang-kadang ada orang dia cek besar je untuk rumah anak yatim, tapi adiknya mungkin dia tak beri perhatian, ya. Jadi yang itu kena beri perhatian sedikit. Dan ketiga, baru anak yatim. Kemudian yang keempat, wal masakin, orang miskin. Dan yang kelimanya adalah ibnus sabil, ya, orang yang ada masalah, ya, dalam nak berjalan ke, nak belajar ke. Ini kumpulan yang kelima, ya. Jadi bila kita melihat kepada susunan itu, kalau kita perasan ustaz ni, kita bantu orang dekat dulu. Allah, betul. Kan? Jadi kalau semua orang bantu orang dekat dahulu, bukanlah maksudnya nak kena pastikan ayah mesti kereta paling banyak kali, infaklah setiap hari kereta, kan. Bukan begitu. Maksudnya apa keperluan dia, kemudian bagi sedikit untuk aqrabin, yatama wal masakin wa ibnis sabil, maka kita akan nampak bahawa orang-orang yang beriman ini tidak menjadi fitnah. Kan? Orang yang ada harta ini tidak menjadi fitnah. Apatah lagi bercakap tentang infak, bukan sekadar di sini harta. Ya, betul. Yang tak dicakap kat sini harta, kan. Jadi maksudnya boleh je bagi masa, ya, bagi kasih sayang, bagi semangat, ya. Tuan-tuan bagi perkongsian, contohnya balik kampung nanti share dengan mak ayah, kan. Oh, Quran time hari tu saya belajar sikit-sikit tu. Itu adalah keutamaan. Masya-Allah. Beritahu pada mak ayah, orang terdekat, kemudian barulah orang-orang yang lebih jauh daripada kita. Dan akhir sekali, wama taf'alu min khairin, siapa yang buat baik ini, fa innallaha bihi alim. Jadi kalau katakan ada yang kata, tapi saya tak banyaklah sangat ustaz nak bagi infak ini, kan. Banyak tak banyak, tapi Allah cakap kalau kita buat kebaikan, Allah tahu. Ya, dan bila Allah tahu, apa maksudnya? Allah yang pada ayat 214 tadi, nasrallahi qarib tadi, ala inna nasrallahi qarib, maksudnya Allah akan
membantu kita banyak. Ya, lagi kita banyak infak, ya, kita sebenarnya menjemput bantuan Allah lebih banyak. Ya, jadi pada tuan-tuan yang berada kat rumah, saya yakin tuan-tuan mesti ada pelbagai cabaran. Saya pun ada, Ustaz, ya. Banyak keinginan kita dan kita perlu pertolongan Allah dan kita perlukan pertolongan Allah untuk umat Islam di Malaysia, di seluruh dunia. Kerana apa? Kerana bercakap tentang umat Islam ditekan, Ustaz, ya. Jadi dua maksud. Ya, Ustaz. Satu maksud kalau umat Islam ini ditekan kerana umat Islam ini berpegang pada hidayah. Itu yang macam zaman Nabi. Tapi ada satu lagi. Umat Islam ditekan macam diuga ke apa sebagainya ini sebagai wake up call. Nak kejutkan orang Islam, pastikan kembali kepada Al-Quran. Ya, termasuklah kita mengalami COVID-19 baru ini, kita dikejutkan. Betul. Kembalilah pada Quran dan alhamdulillah tuan-tuan setia terus menyokong kepada My Quran Time. Jadi itu membawa kita, alhamdulillah, membawa kita kepada 3 perkara resolusi untuk kita ambil dan kita amalkan, insya-Allah. Yang pertama, bagi kita sama-sama saksikan, jaga diri agar tidak terjatuh dalam kufur nikmat yang mengundang siksa yang pedih. Itu yang kita belajar tadi dalam ayat yang ke-211. Apa kufur itu? Apabila kita tidak menghargai kepada Al-Quran, segala bukti yang Allah berikan untuk membawa kita, ya, terus bersyukur pada Allah. Yang pertama. Yang kedua, selalu nilai diri dengan kacamata akhirat, bukan dengan kacamata dunia semata-mata. Apa maksud kacamata akhirat? Maksudnya dengan berpandukan hidayah, takwa daripada Allah, berteraskan ayat 212. Dan yang ketiganya, kita jaga fitrah tauhid kita dengan mencari dan mengikut hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu cari, ya, kita kena cari dan kita kena cari dan kita kena cari. Ustaz, ya, banyak kali kena cari itu. Itu sebabnya kita doa setiap hari tu, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal. Bila dah doa, bila Allah bagi peluang baca Quran, My Quran Time, kita sambutlah. Ada orang dia doa, ya Allah bagilah. Bila dah sampai, tak nak, ya Allah. Minta tadi tu. Jadi kita doa, Ustaz, agar Allah kurniakan kepada kita dan kita sambut kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami benar-benar bersyukur ke hadrat-Mu, ya Allah, kerana dikurniakan kepada kami semangat jua, kekuatan serta kemudahan untuk kami menyebut kalimah-Mu Al-Quran. Mata kami melihat kalimah-kalimahnya, mulut kami menyebut-nyebut huruf-hurufnya, telinga kami mendengarnya dengan baik, ya Allah. Tangan kami, ya Allah, tangan kami membelik-belik lembaran mushafnya. Justru, ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang benar-benar mensyukuri akan nikmat-Mu, yakni Al-Quran, dan juga nikmat-nikmat-Mu yang begitu banyak buat kami, ya Allah. Menjadikan kami hamba-Mu yang senantiasa sujud kepadamu, ya Allah. Ya Allah, tanamkan dalam jiwa kami, dalam diri kami, dalam hati kami sifat infak pada jalan-Mu, ya Allah. Hati yang senang memberi, ya Allah. Hati yang senang bersedekah, ya Allah. Hati-hati yang tidak terlalu cintakan dunia yang sementara ini, ya Allah. Akan tetapi hati-hati yang membawa kepada tempat akhir kami, akhirat, dengan penuh redha dan keampunan-Mu, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan doa sebentar tadi. Moga-moga kita terus dipimpin oleh Al-Quran. Hidayah Al-Quran ini akan memberi kesan kita ini lembut untuk berinfak, dan salah satu platform yang tuan-tuan boleh berinfak wakaf ialah wakaf untuk ummah. Moga-moga dengan manfaat Al-Quran ini kita ingin sebarkan ke seluruh alam dan hati kita dilembutkan untuk terlibat dalam perjuangan Nabi Rasul sejak 1400 tahun yang lepas. Kita nak ia berterusan hinggalah ke hujung hayat kita agar ia menjadi diariah dan terus kita mendapat manfaat, Ustaz, ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita akan bersiaran ulangan pada jam 5 petang, dan insya-Allah malam nanti pun tuan-tuan boleh tonton, ikuti pada jam 6 pagi ya, ulang balik bacaannya faham, dan kita akan bertemu pada halaman yang seterusnya insya-Allah pada halaman 34. Jangan lupa platform rasmi kita. Jangan lupa. Boleh juga bergabung dekat situ. Nak tengok ulangan yang sebelum-sebelum ini, apa juga persoalan, komen, nasihat dan sebagainya, jemput ke platform rasmi kita. Platform jadi kita ucapkan terima kasih kepada penaja kita Mufas yang ingin kita terus berjuang untuk memastikan hidayah tersebar di seluruh dunia. Bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.